Perkembangan yang kami baru bawakan ataupun kami baru dapati daripada Parlimen, ini adalah mesej daripada Yang Berhormat Fahmi Fadzil kepada semua pengamal media sila berkumpul di Bulatan Bank Negara Malaysia. MP-MP pembangkang yang sebelum ini dijadualkan berkumpul di hadapan Parlimen pada jam 9.30 pagi. Ketika ini dilaporkan akan berarak daripada Bulatan Bank Negara Malaysia ke bangunan Parlimen, dan kami ada rakan setugas kami Ridaudin dan juga Firdaus Azim membuat liputan dari situ. Dan semalam parti-parti pembangkang merakamkan kekesalan dan juga bantahan keras terhadap keputusan Perdana Menteri mengarahkan penangguhan sidang khas pada hari ini. Ini walaupun jumlah kes positif membabitkan Parlimen hanya 0.9% ataupun setakat 29% pada Julai, dan tindakan penangguhan ini dilaporkan ataupun dikatakan oleh parti-parti pembangkang dalam kenyataan yang datang lewat malam semalam adalah langsung tidak menghormati perlembagaan persekutuan, proses demokrasi berparlimen dan terus membelakangi kenyataan media Istana Negara. Dan juga kami juga bawakan perkembangan dan kami ingin melihat kepada analisis apa yang berlaku sejak daripada awal minggu lepas sehingga ke hari ini. Kita bersama dengan penganalisis politik dan juga pensyarah kanan KUPTM KL, Dr. Sharifah Shahirah Said Sheikh. Doktor, pertama sekali doktor melihat kepada apa yang berlaku daripada hari Isnin sehingga hari Khamis, hari Jumaat, dan apa yang berlaku pada hujung minggu lepas di mana terdapat pelbagai laporan pihak X berjumpa pihak Y, pihak A berjumpa pihak B. Ada juga tuduhan dan laporan berkenaan dengan usaha untuk mendapatkan sokongan daripada pelbagai pihak untuk kekal ataupun untuk mendapatkan kedudukan pada hujung minggu lepas. Laporan ini mungkin disahkan, mungkin tidak disahkan, dan juga ada beberapa penafian yang berlaku pada minggu lepas, hujung minggu lepas juga. Dan ini disifatkan sebagai satu permainan politik yang dilihat oleh rakyat dan juga dikritik keras oleh rakyat. Doktor, lihat apakah yang berlaku pada hujung minggu lepas? Adakah belum reda lagi peperangan politik yang berlaku pada ketika ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Esrawani kerana menjemput saya. Saya nampak di keadaan sekarang ini, kalau kita nak analisis pun banyak lebih kepada desas-desus, ya. Dan kita kena ingat bahawa negara kita adalah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Maka parlimen itu adalah salah satu tempat yang paling penting, ya. Dan apabila kita lihat dari segi peperangan, nampak kedua-dua pihak, ya, iaitu kerajaan, ya, parti-parti gabungan kerajaan dan juga parti-parti gabungan pembangkang seolah-olah tidak mahu beralah, ya. Tapi apabila saya mendengar, ya, daripada perbincangan di parlimen, walaupun ramailah yang mengatakan bahawanya ianya kurang sopan, ya, tidak mengangkat rukun negara yang kelima dan sebagainya, tetapi isu-isu yang dibangkitkan adalah isu-isu yang penting bagi memastikan kita menang COVID-19, ya. Dan apabila berlakunya apa yang berlaku pada minggu lepas dan juga setelah membuat swab test seramai 70 orang telah disahkan positif, maka ditutup, ya, parlimen pada hari ini. Namun itulah, politik ini adalah lebih kepada persepsi seperti yang tadi dimaklumkan tadi. Oh, desas-desus, kita pun tak tahu apa yang betul. Saya pun lagilah, ya, work from home, ya, mengajar. Oleh itu kita memang lebih kepada politik yang bersifat spekulasi. Tapi apa yang penting adalah persepsi rakyat. Kalau kita tengok dari sudut dari netizen, ya, daripada kalau social media intelligence analysis, menunjukkan bahawa rakyat merasakan, kenapa pula kami ni ada banyak masalah, ya? Kenapa pula dia lebih kepada perebutan politik dan sebagainya. Kalau kata tukar pun, adakah boleh menyelesaikan masalah kami, ya? Dan banyak juga, ya, cadangan-cadangan yang lebih menjurus kepada apa salahnya berhenti peperangan dan lebih menumpukan, tapi sebenarnya perang tu besar, yang kita ni kadang-kadang kita tokok tambah lah, ya. Ni perang mulut lah, kan, ya. Kita tumpukan kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang. Kerana kalau masalah ni, kalau kita senarai 10 tu, dia bukan 10 je masalah. Lebih pada tu, dari sektor perubatan,
dari sektor ekonomi, dari sektor well-being rakyat, ya. Kalau kita tengok kecil-kecil lagi, contohnya macam masalah yang dihadapi oleh frontliners yang macam saya lebih kepada wanita kan. Frontliners banyak yang ada yang mengandung, ya. Mereka pun masih bertugas dan sebagainya. Perkara-perkara ini lebih penting dan debat pada minggu lepas menunjukkan bahawa isu-isu ini diangkat. So maknanya ianya baik, namun sudah tentu ya kita ni kita tak pernah ya mengalami apa yang kita berlaku sekarang ni. So kalau dari segi apa sudut pandang Kementerian Kesihatan, ianya tidak sesuai, maka itulah yang berlaku sekarang. Ya. Saya nak petik dengan apa yang doktor katakan sebentar tadi bahawa penting berada di parlimen untuk membincangkan isu tersebut walaupun ia kelihatan di kaca TV kasar, ia kelihatan seperti satu perkara yang tidak teratur di kaca TV, namun perkara-perkara yang dibangkitkan adalah penting. Sekarang ini parlimen ditangguhkan untuk satu tempoh kerana isu kesihatan. Doktor fikir di manakah ruang yang wujud yang harus ahli-ahli parlimen ini maksimiskan dengan izinnya dan gunakan secara maksimalnya untuk memastikan bahawa isu-isu ini masih dapat terus dibincangkan dengan kritikan, dengan meluasnya untuk pastikan bahawa segala usaha yang untuk melawan dan juga mengekang isu rakyat, isu COVID-19 ini dapat dilakukan dengan jelas, dengan diteruskan dengan teratur dan baik, Doktor. Kalau kita tengok pandemik sekarang, wabak ya, kita mempunyai masalah wabak. Jadi yang paling pakar adalah Kementerian Kesihatan ya, dan juga DG Hisham ya, dan mereka merupakan orang yang perlu membuat keputusan untuk hal ini. Namun ya, di dalam memastikan kesihatan ya terjamin, kita juga mempunyai sudut-sudut pandang yang lain yang perlu juga kita kena tumpukan secara serius ya. Contohnya macam mana kita nak pastikan demokrasi di negara kita masih subur ya. Dan kalau parlimen sentiasa ditutup, ini akan menjejas ya isu-isu yang ingin diketengahkan ya oleh wakil-wakil rakyat, kerana wakil-wakil rakyat ini merupakan suara-suara rakyat. Ya, contohnya apabila disebut ya satu ubat ya yang off label yang dikatakan penting ya, sebelum ini hanya digunakan secara sembunyi-sembunyi oleh beberapa doktor, tetapi apabila ianya telah disebut di dalam parlimen, ianya mempunyai satu perkara yang macam orang pun di parlimen pun cakap pasal hal itu ya. Dan banyak lagi perkara-perkara, lagi satu isu ekonomi ya. Ekonomi kalau kita tengok pakar-pakar ya, saya bukanlah bidang pakar-pakar ekonomi, tak bolehlah kita tanya Dr. Madeline Burma dan sebagainya, menunjukkan bahawa ekonomi pun perlu dilihat dengan begitu serius. Dan perbincangan mungkin yang boleh dilakukan adalah lebih kepada pembentukan majlis pemulihan negara ya, dan diadakan lebih kepada nampak ya tolak ansur di antara ahli-ahli politik. Namun itulah ya, bila kita cakap karakteristik pensyarah ya dan juga rakyat-rakyat biasa ni, kami memang boleh bertolak ansur. Sebab kami bukanlah mempunyai DNA para ahli politik ya. Para ahli politik memang DNA-nya sekiranya di satu perkara berlaku, akan adalah macam kalau ditekan, yang ini pun akan melawan ya. Kalau nampak baik, ada pula nak sabotaj. So ini adalah DNA para ahli politik, tapi saya amat berharaplah ya, walaupun memang itulah caranya, sebab ahli-ahli politik ni kadang-kadang untuk dia survive ya, political survival, ianya perlu juga menggunakan matlamat menghalalkan cara. Saya faham sebab untuk menang politik itu tak senang sebab itulah tak ramai orang sanggup menjadi ahli politik.
Namun untuk keadaan pandemik wabak yang merentan sekarang, kalau kita tengok daripada jumlah 17,000, lepas tu ada doktor-doktor yang mengatakan hospital semakin sesak ya, dan jumlah kematian pun tinggi dan sebagainya, banyak sangat kegusaran rakyat yang mungkinlah ya untuk kali ini sahajalah mohon sangat untuk duduk dan betul-betul fikir untuk rakyat. Parti tu tak apa. Tahun depan insya-Allah sabar sikit. PRU yang akan datang, tak apalah, waktu tu merentaplah ya. Tapi untuk sekarang ni mungkin tolonglah ya adakan satu negosiasi, dan apa yang berlaku hari ini sememangnya itu reaksi yang kita semua dah jangka. Sudah tentu DNA sebagai parti politik pembangkang sudah tentu akan melakukan satu mencabar balik ya keputusan yang telah dibuat. Bercakap berkenaan dengan mencabar balik ya, Doktor, saya kira saya cuba dapatkan visual daripada sinar online ketika ini. Ada visual di sini, mungkin rakan saya boleh paparkan di kaca TV. Kita ambil visual ini sebentar saja. Kita dapat lihat sebentar tadi Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga ada Datin Seri Wan Azizah dan juga di kaca TV. Dan ini visual daripada rakan setugas kami, Ridaudin, yang ketika ini sedang berjalan menuju ke Bank Negara Malaysia untuk pergi ke lokasi di mana ada perkumpulan ahli parlimen pembangkang di sini. Dan kami akan bawakan perkembangan terkini dalam jam akan datang. Namun boleh kita dapatkan visual yang saya paparkan di iPad ini daripada rakan kami di Sinar Online. Dan ini adalah visual daripada di depan bangunan Bank Negara Malaysia. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Sharifah Syairah Sheikh dan juga yang membincangkan berkenaan dengan usaha untuk menamatkan perang politik. Dan Doktor, setelah berbincang panjang berkenaan dengan apa yang berlaku pada sebelum ini, bergerak ke hadapannya, bagaimana Doktor lihat kita harus ataupun ahli politik ini harus menamatkan ataupun perlukah ada usaha untuk menamatkan perang politik yang berlaku pada ketika ini, kerana ramai rakyat lihat jika ahli parlimen dan juga ahli politik ini terus berpolitik, maka tiadalah nasib mereka dibela. Adakah ini benar? Perlukah perang tersebut ditamatkan, Doktor? Ya, perang tersebut dari sudut pandang rakyat dan juga kami semua sebagai ahli akademik ya, yang memang lebih bersifat ingin melihat untuk kemaslahan rakyat ya. Memang ya perang perlu ditamatkan, namun sekiranya tak boleh ada ya peraturan-peraturan seperti akuan angkat sumpah dan sebagainya, mungkin deklarasi SD kan boleh dijalankan, namun itulah ya kenapa tak boleh sabar sikit, kerana pilihan raya boleh sahaja dijalankan mungkin tahun depan ya. Dan bila kita cakap macam ni, tapi saya satu je takut. Saya nampak ya ada momok-momok macam contohnya bila kita ada anak-anak muda kita ya ada demonstrasi ya baru-baru ini, dan demonstrasi itu salah satu yang penting untuk demokrasi ya, sistem demokrasi. Namun pada waktu wabak ini ianya tidak sesuai. Satu lagi, sekiranya ada campur tangan ya parti-parti politik, ianya juga seolah-olah memanipulasikan para belia tersebut. Dan sekiranya ianya tidak diselesaikan, maka banyak lagi lah perkara-perkara yang tidak disukai oleh rakyat akan berlaku. Seperti yang saya sebut sebelum ini, waktu pilihan raya, waktu parlimen bersidang nanti, jangan main-main politik. Tetapi nampaknya inilah yang sedang berlaku, dan saya amat berharaplah ya mungkin majlis pemulihan negara itu adalah salah satu caranya, masukkan ya ahli-ahli politik yang memang cerdik pandai. Mereka ini merupakan kebanyakan mereka tak kira di pembangkang ataupun di kerajaan. Kalau kita tengok dari segi profil diri adalah memang seorang ahli yang profesional dan mempunyai kelayakan yang tinggi. Namun apabila diletak tepikan kelayakan yang tinggi dan melihat perkara-perkara dengan rasional tapi hanya mendokong ya kepentingan parti, maka ia akan menjadi satu yang tak nampak molek ya di mata rakyat. So saya amat berharaplah berdamailah ya, kurangkan sekatan
buka ruang demokrasi negara kita, ya, kepada pihak pembangkang, cuba ya, jangan sabotaj. Lawan memang itulah DNA pembangkang. Kalau kata yang kerajaan sekarang menjadi pembangkang pun macam itu juga. Tapi ini masa yang berbeza dari sebelumnya. Maka kita hendak yang utama adalah hentikan wabak, ya, dan tolong rakyat yang ada banyak masalah ni, sampai yang penggali kubur pun, isu-isu macam contohnya penggali kubur, vaksin ke tak? Kalau kita nak whole society, approach dia lebih inklusif, ya, kecil-kecil, ya. So perlu banyak masa, banyak kerja yang perlu dibuat. Okey, maka hentikanlah ya perkara-perkara yang begini. Dan saya tahu kita mulakan perbincangan ini berkenaan dengan hentikan perang politik. Namun beberapa kali doktor menyatakan berkenaan dengan proses demokrasi yang sihat, proses demokrasi yang baik. Ini beberapa perkara yang kita lihat sepanjang minggu lepas serta hujung minggu lepas adalah sebahagian daripada proses demokrasi, termasuk protes anak muda tersebut. Lawan itu termasuk usaha pembangkang untuk melakukan protes seperti kita lihat pada hari ini untuk berada di depan bangunan parlimen untuk memprotes penangguhan mesyuarat khas parlimen tersebut. Doktor, proses demokrasi tersebut ketika pandemik, bolehkah ia wujud atau adakah ia mutually eksklusif? Satu boleh wujud pada satu tempoh, satu tidak boleh wujud pada satu tempoh. Doktor lihat bagaimana? Bolehkah demokrasi yang sihat terus wujud pada tempoh pandemik ini? Demokrasi yang sihat boleh wujud, ya. Namun tidak perlulah ada perkara-perkara contohnya demonstrasi baru ini. Ada desas-desus mengatakan ada tangan gaib, ya. So bila ada tangan gaib, dia maknanya dia bukan genuine. Contohnya doktor kontrak, ya, demonstrasi doktor kontrak. Okey, yang baru dijalankan itu nampak begitu memang betul-betul daripada hati doktor kontrak. Contohnya saya tak nak tuduh ya bahawa yang demonstrasi yang baru dijalankan ini memang ada. Sekiranya ianya betul-betul demonstrasi daripada anak muda, okey, itu nampak bahawa demokrasi wujud dengan subur. Namun ya, ada impak-impaknya. Ya, saya amat berharaplah tidak ada yang positif COVID kerana saya sendiri pernah menjadi pesakit COVID dan ianya bukan main-main ya. Saya bukan kena yang varian yang sekarang ni, saya kena varian yang lama yang kononnya lemah sikit kan. Okey, ianya bukan penyakit yang dibuat-buat, ianya penyakit yang begitu serius. Oleh kerana politik ini ataupun rakyat sekarang ni selalu dah memang bijak ya. Macam saya dapat macam-macam dokumen antarabangsa, dokumen lokal, dokumen sulit dan sebagainya. Oleh itu, transparansi ya ataupun keterbukaan kerajaan dalam memperjelaskan isu-isu perlulah dengan cara logikal. Ya, jangan menggunakan cara momok atau ugutan ataupun cara yang rakyat berfikir kenapa pula begitu ya. Gunalah cara yang lebih transparent, cara yang perjelaskan dengan memang nampak ya kita akui bahawa rakyat Malaysia ni kerana dasar pendidikan negara, dasar informasi internet dan sebagainya sebab negara kita begitu demokratik ya. Kita dapat semua maklumat, maka apabila memberi penjelasan, berilah penjelasan yang rakyat macam okey kami percaya dan perlulah disegerakan. Apa yang berlaku sekarang ni banyak spekulasi. Macam saya faham ya. 70 orang tu ramai ya yang positif. Oleh kerana itu perlulah KKM perlulah menjalankan prosedur dan sebagainya. Okay. Namun untuk kebanyakan rakyat yang mendukung yang melihat dari segi perspektif pembangkang, mungkin mereka mempunyai spekulasi yang lain yang tidak baik untuk kerajaan. Okey, jadi lebih baiklah berdamailah. Okey. Hormatilah rakyat ya. Okay. Yang pandai-pandai dan juga prihatinlah kepada rakyat Doktor? Yang memang banyak mempunyai masalah sekarang. Ya.